Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung subtopik 10.3 mekanisme denyutan jantung. Okey, pertama kita kena tahu dahulu jantung ini terdiri daripada otot kardium. Okey, jantung ini terdiri daripada otot kardium yang bersilang dan bersambungan antara satu sama lain. So disebabkan oleh struktur dia yang bersilang dan bersambungan ini, susunan ini menyebabkan impuls elektrik disebar dengan cepat melalui jantung dan pada masa yang sama ia juga merangsang sel otot kardium untuk mengecut dengan serentak dan seragam. Maksudnya disebabkan oleh susunan dia yang bersambungan ni, okey, menyebabkan bila adanya impuls elektrik, nanti kita akan tengoklah macam mana bermulanya denyutan jantung. Okey, disebabkan oleh dia bersambung ini, impuls elektrik tersebut dapat disebar dengan cepat. So, otot kardium yang terdapat pada jantung ini adalah bersifat myogenik. So, apa itu myogenik? Myogenik bermaksud jantung dia boleh mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima impuls daripada sistem saraf. Maksudnya secara semula jadi. Sifat myogenik dia boleh mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima impuls saraf. Sekiranya otot kardium disimpan dalam larutan beroksigen yang suam contohnya dan mengandungi nutrien, otot-otot jantung ini dia akan mengecut dan mengendur secara beritma dengan sendiri. Maksudnya kalau kita ambil jantung, kita letakkan dalam kita ambil, ialah jantung, ada otot kardium tu, kita simpan dia dalam larutan beroksigen yang suam, yang ada nutrien, kita dapati bahawa otot-otot kardium tersebut akan mengecut dan mengendur dengan sendiri. So, itu yang dikatakan otot kardium ini bersifat myogenik. Okey, seterusnya kita tengok peredaran darah dalam manusia. Okey, ini hanya pengenalan sahaja. Nanti kita akan tengok berkaitan pengepaman jantung lagi. Okay, penghasilan daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia adalah disebabkan oleh pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Okay, ini mesti tahulah penghasilan daya yang menyebabkan darah itu bergerak, darah itu beredar dalam keseluruhan tubuh kita, dalam seluruh badan kita adalah disebabkan oleh pengepaman jantung. Tetapi pengepaman jantung sahaja tidak mencukupi untuk memastikan darah tersebut kembali ke jantung. Jadi dengan adanya pengecutan otot rangka juga menghasilkan daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia. So dua ini yang menyebabkan berlakunya peredaran darah dalam manusia. Okey. Yang ketiga, kita tengok pengepaman jantung. So, ini yang kita nak tengok dengan lebih terperinci. Pengecutan jantung dimulakan dan dikoordinasi oleh perentak jantung. Ini penting sebab kita nak mula kat mana? So, pengepaman jantung ini, pengecutan jantung ini, dia akan dimulakan oleh perentak jantung. So, apa itu perentak jantung? Perentak jantung adalah sel otot. Okay? Sekumpulan sel otot jantung khusus fungsi dia untuk memulakan kadar pengecutan jantung dan terletak di dinding atrium kanan. Nanti kita tengok gambar sekejap lagi. Okay? Dia terletak di dinding atrium kanan. Okay? Perentak jantung. Perentak maksudnya pemula. Okay? Perentak jantung ini dia akan jana impuls elektrik yang merebak dengan cepat. Okay? Perentak jantung pemula ni dia akan hasilkan impuls elektrik, kemudian impuls ini akan merebak dengan cepat melalui dinding kedua-dua atrium, okay? Atrium kiri dan atrium kanan,
menyebabkan atrium ini mengecut. Okay? Menyebabkan atrium yang sebelah atas, ya, bahagian sebelah atas jantung mengecut secara beritma. So, perentak jantung ini kita namakan, dikenali dia sebagai nodus SA. Nodus sinoatrium. Okay, ingat ya, nodus sinoatrium adalah perentak jantung. Perentak tu pemula. Okey, kita tengok prosesnya, kita tengok urutannya, urutan pengecutan otot jantung yang menyebabkan pengepaman jantung ini. Okey. Kita dah tengok tadi perentak jantung. So, ini adalah perentaknya. Nodus sinoatrium. Nodus SA. Okey, yang maksudnya proses yang pertama, nodus sinoatrium ini akan menjana impuls elektrik. Okay, kemudian impuls elektrik ini dia akan merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium. Okay, ini mula. Kemudian dia akan merebak dengan cepat ke dalam kedua-dua atrium menyebabkan atrium kiri dan kanan ini mengecut secara serentak. Jadi, bila atrium ini mengecut, okay, atrium sebelah atas ini mengecut, ia akan menyebabkan darah dari atrium akan mengalir ke ventricle. Yelah kan, bila atrium tu kecut, dia akan tolak darah ke bahagian bawah dia, iaitu ventricle. Okey, kemudian impuls elektrik dia akan sampai ke nodus atrioventricles. Impuls elektrik merebak melalui berkas His dan gentian Purkinje sehinggalah ke apex jantung. Okey, impuls elektrik tadi mana? Nodus atrioventricle. Dia akan merebak melalui berkas His. Ni atrium kan? Yang warna coklat. Ni atrium. Dia akan merebak ke berkas His. Kemudian ke gentian Purkinje. Bahagian ventricle bawah ni. Okey, bergentian Purkinje. Sehinggalah ke bahagian bawah jantung, iaitu apex jantung. Okey, impuls elektrik yang merebak dari bahagian apex jantung ke seluruh dinding ventricle. Okey, dia dari atas tadi ke atrium, lepas tu ke ventricle, ke apex jantung. Impuls elektrik yang merebak dari bahagian apex jantung ke seluruh dinding ventricle. Akibatnya, ventricle pula yang akan mengecut. So, bila ventricle mengecut, dia akan mengepam darah keluar ke peparu dan badan. Kalau dari ventricle kiri, dia akan keluar melalui aorta ke seluruh bahagian badan. Manakala di ventricle sebelah kanan, dia akan keluar melalui arteri pulmonari, melalui salah satu betul lah, dia akan keluar melalui arteri pulmonari ke peparu. Okey, next. Ketika pengepaman jantung, sebenarnya ada bunyi, iaitu bunyi loop dan dup. Ni kamu dah tengok masa tingkatan 3 dulu. Bunyi loop-dup tersebut ialah bunyi penutupan injap-injap jantung. Kita tengok dah hari tu, injap sebelum ni, injap jantung ada injap tricuspid, injap bicuspid dan juga injap sabit. So, bunyi loop-dup itu adalah disebabkan oleh injap lah. Okey. Bunyi pertama loop dihasilkan apabila injap tricuspid dan bicuspid tertutup. Okey. Injap bicuspid dia berada di sini di antara atrium kiri dan ventricle kiri. Injap tricuspid dia berada di antara atrium kanan dan ventricle kanan. So, bunyi loop itu disebabkan oleh dua injap ini yang tertutup. So, bila masa dia tertutup? Bila
darah itu mengalir dari atrium ke ventricle. Sebab kewujudan injap bikuspid dan trikuspid ini adalah untuk mengelakkan darah mengalir semula ke atrium. Bila darah tu sampai ke ventricle, dia tak nak bagi dia darah tu kembali ke atrium. Jadi injap bikuspid dan trikuspid ini akan tertutup. So kita akan dengarlah bunyi loop. Okey. Seterusnya, bunyi kedua pula adalah bunyi dup. Bunyi dup ini dihasilkan apabila injap sabit yang tertutup. Kalau kamu masih ingat, injap sabit berada di di jalan keluar melalui aorta ni. Okey, ini ada injap sabit dan melalui arteri pulmonari pun ada injap sabit. Di mana injap sabit ini fungsinya adalah untuk nak mengelakkan darah kembali ke ventricle. Sebab daripada ventricle kanan dia keluar melalui arteri pulmonari untuk ke peparu. Manakala dari ventricle kiri dia keluar melalui aorta untuk ke seluruh badan. So bila dia keluar, dia akan keluar melalui injap sabit ni lah. So injap sabit ini dia memastikan darah tu mengalir sehala supaya darah tu tak U-turn. Tak kembali masuk ke ventricle. So apabila injap sabit ini tertutup, itu yang bunyi dup. Okey. Seterusnya, di awal tadi kita tengok selain daripada pengepaman jantung, pengecutan jantung, peredaran darah juga. Pengepaman jantung, selain daripada pengepaman jantung, pengecutan otot rangka di sekeliling vena juga membantu peredaran darah dalam badan kita. Pengepaman jantung membantu mengedar dan mengalirkan darah melalui arteri, arteriol dan juga kapilari darah. Sebetulnya kan bila jantung mengepam, darah tu akan mengalir melalui salur darah. Walau bagaimanapun, daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung tidak mencukupi untuk meneruskan pengaliran darah melalui vena untuk kembali ke jantung. Kalau kamu masih ingat, kita ada vena cava inferior dan superior, di mana vena cava ini akan membawa darah yang kaya dengan karbon dioksida ataupun darah terdioksigen kembali ke jantung. Okey, melalui vena. Jadi, disebabkan oleh daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung ini tidak mencukupi untuk nak pastikan darah tu masuk semula ke jantung. Dia kan daripada jantung keluar ke seluruh badan, masuk semula ke jantung. Jadi tak cukup daya kat situ. Jadi apa yang berlaku adalah pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Okey. Di samping itu, darah juga terpaksa mengalir menentang tarikan daya graviti. Okey. Sebab dia perlu naik ke atas. Okey. Jadi pengecutan otot rangka, kamu tengok kat sini, pengecutan otot akan mencerutkan venas dan dia akan membantu darah itu naik ke bahagian jantung. Kehadiran injap dalam vena memastikan darah mengalir dalam satu hala sahaja untuk ke jantung. Sebab dia dari bawah, jantung kan ke atas. Jadi sebenarnya ada injap dalam salur vena itu untuk memastikan darah tu naik, dia tak lagi turun. Ataupun untuk memastikan darah itu mengalir dalam satu hala sahaja untuk sampai ke jantung. Okey. So, kita tengok pengecutan otot licin yang terdapat pada dinding venul dan vena, pengecutan otot rangka di sekeliling vena, juga pengecutan otot rangka ini dia akan menekan dan mencerut vena lalu menyebabkan injap terbuka untuk membenarkan darah mengalir ke jantung. Okey, katalah ini salur vena. Okey, ada injap. Jadi, bila berlakunya pengecutan otot rangka, dia akan menekan ataupun mencerut vena. Jadi, injap ni akan
terbuka. So, bila terbuka, darah boleh lalu lah. Okey. Darah boleh lalu melalui injap, naik ke atas sehinggalah dia masuk ke jantung, kemudian keluar dari jantung ke peparu untuk disingkirkan. Okey, darah yang terdioksigen tadi. Okey, so itu sahajalah untuk 10.3 iaitu mekanisme denyutan jantung. Okey. So ini adalah yang bantulah pengaliran vena dalam pengaliran darah dalam vena. Okey. So tiga ni. Okey, so sampai di sini sahaja. Terima kasih.